島根県立大学の1年生だった平岡美也子さんは、平成21年10月26日、浜田市のアルバイト先を出たのを最後に行方が分からなくなった後殺害され、6年前、すでに死亡していた当時33歳の男が殺人の疑いなどで書類送検され、その後不起訴となりました。Kisah ini berlaku di negara Jepun pada tahun 2009. Tahun tersebut, Miyako Hiraoka adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang sedang menyambung pengajiannya di Universiti Shimane. Dia dikatakan sebagai seorang wanita yang baik, periang dan begitu disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Bagi menampung perbelanjaan seharian, Miyako turut bekerja sambilan di sebuah kedai aiskrim yang berjarak terletak kira-kira 2 km dari asrama kampus tempatnya tinggal. Kisah sebenar bermula pada malam 26 Oktober 2009 di mana malam itu Miyako pergi bekerja di kedai aiskrim tersebut seperti kebiasaannya. Tamat waktu bekerja, Miyako pun keluar dari kedai aiskrim itu untuk pulang ke asrama dengan berjalan kaki secara bersendirian serta pada masa sama dia telah membawa plastik bungkusan sampah untuk dibuang. Namun apa yang berlaku kemudian yakni pada keesokan harinya, ibu bapa Miyako telah pergi membuat laporan polis tentang kehilangan anak mereka itu. Laporan polis tersebut dibuat selepas Miyako dikatakan tidak hadir ke kelas dan tidak datang bekerja pada hari yang sama. Pihak polis seterusnya berusaha sebaik mungkin untuk mencari Miyako termasuklah dengan memeriksa kamera litar tertutup di sekitar kawasan kedai aiskrim tersebut. Hasil pemeriksaan bagaimanapun mendapati kali terakhir Miyako dilihat masih hidup adalah sewaktu dia berada di luar kedai aiskrim itu. Perkara ini bermaksud pada malam kejadian, Miyako tidak sempat melalui jalan yang biasa dia lalui untuk pulang. Selepas sebulan berlalu, pihak polis telah menerima satu maklumat tentang penemuan satu kepada manusia di kawasan pergunungan Garyu yang terletak antara bandar Shimane dan Hiroshima. Kepada manusia tersebut ditemui secara tidak sengaja oleh seorang pendaki yang kebetulan sedang mencari cendawan. Setibanya pihak polis di lokasi kejadian, mereka mendapati kepada manusia itu sudah merepot. Pada bahagian leher kepada tersebut pula didapati mempunyai kesan parut, lebam dan luka lain yang menandakan bahawa mangsa telah dipukul terlebih dahulu sebelum dibunuh. Menerusi keputusan ujian DNA, identiti kepada manusia tersebut disahkan tidak lain tidak bukan adalah Miyako. Pemeriksaan lanjut di sekitar kawasan pergunungan itu membawa kepada penemuan badan, paha dan kaki Miyako secara mengerikan. Lebih mengerikan, udara Miyako telah dikerat selain sebahagian daripada organ dalamannya telah dikeluarkan. Pada peringkat awal siasatan, pihak polis mempercayai bahawa pembunuhan Miyako berlaku pada sekitar tarikh antara 26 hingga 30 Oktober. Miyako juga diyakini dibunuh di tempat lain terlebih dahulu sebelum mayatnya dibuang ke kawasan pergunungan itu. Seperkara lagi yang dapat dipastikan pihak polis, pembunuhan Miyako adalah berlaku secara rawak dan bukannya terancang. Berdasarkan keterangan yang pihak polis perolehi daripada saksi tertentu, boleh jadi Miyako telah menumpang kereta seorang lelaki tidak dikenali pada malam kejadian. Dalam erti kata lain, Miyako diumpan oleh lelaki tersebut yang konon untuk menghantarnya pulang ke rumah. Pihak polis bagaimanapun terus buntu untuk menyelesaikan kes Miyako ini. Hinggalah pada 6 November tahun 2016, barulah misteri kes pembunuhan Miyako terungkai. Namun seperkara harus diketahui iaitu sepanjang 7 tahun sebelum itu, seramai 300,000 orang anggota polis telah dikerah untuk membantu menyelesaikan kes Miyako ini. Pihak polis juga bahkan menawarkan wang ganjaran sebanyak 3 juta yen kepada mana-mana orang awam yang dapat memberikan maklumat hingga membawa kepada penangkapan suspek atau lain-lain perkara berkenaan. Suspek pembunuhan Miyako telah dikenal pasti sebagai Yoshiharu Yano. Soalnya, bagaimana pengesahan Yoshiharu sebagai pembunuhan Miyako ini dilakukan? Tentang latar belakang Yoshiharu, dia berusia 33 tahun sewaktu kejadian pembunuhan Miyako. Waktu itu juga, Yoshiharu bekerja sebagai eksekutif pemasaran di sebuah syarikat swasta. Tahun 2004, dia telah menerima hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas kesalahan menghendap serta mencederakan seorang wanita.
Pada hari mayat Miyako ditemui, Yoshiharu telah meninggal dunia bersama dengan ibunya akibat kemalangan jalan raya. Kereta yang dipandu Yoshiharu itu dilaporkan terbabas sebelum terbakar. Hanya pada tahun 2016, salah seorang penyiasat kes telah mendapat maklumat mengenai kereta Yoshiharu dilihat telah melalui jalan di kawasan sekitar Pergunungan Garyu pada tarikh 26 Oktober 2009. Susulan maklumat tersebut, pihak polis terus bergegas melakukan pemeriksaan di rumah mendiang Yoshiharu. Di situ, mereka telah menemui 57 keping foto mayat Miyako dalam kamera dan pemacu kilat. Foto tersebut termasuklah foto kaki dan kepala Miyako. Pada penghujung bulan Disember 2016, pihak polis membuat pengumuman rasmi bahawa kes pembunuhan Miyako telah selesai sepenuhnya dan kes fail pun ditutup. Cumanya tiada sebarang dakwaan dilakukan ke atas Yoshiharu memandangkan dia sudah pun meninggal dunia. Dalam kes ini, ada satu kisah yang menyeramkan di mana kedengaran bunyi suara seorang wanita sedang menangis semasa seorang wartawan sedang membuat liputan di sekitar kawasan lokasi penemuan mayat Miyako. Suara wanita mirip suara Miyako itu berkata, "Sugoi ita kata, dos hita watashi dake," yang bermaksud, "Sakitnya, kenapa mesti aku?"